Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Tuan Guru, Ustazah-Ustazah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi dapat bersama pada malam ini untuk kita membaca hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang kelima dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Hadis ini agak penting, yang mana setiap Muslim dan mukmin kena, paling tidak dia kena tahu, dan agak sensitif. Tajuk malam ni agak sensitif. Jadi saya minta tuan-tuan dengar dulu apa yang saya nak hurai. Kemudian jika ada persoalan, tuan-tuan boleh soal dan saya akan jawab sekadar yang saya mampu. Dan jika ada masih lagi belum terima, tuan-tuan KIV dulu, jangan tolak terus. KIV dulu, fikir dulu, timbang dulu, nilai dulu. Kalau rasa okey, tuan-tuan terima. Iaitu hadis hari ini, hadis tentang perkara baru dalam agama. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Daripada ummil mu'minin, Ummul Mukminin Ummi Abdillah. Ummul Mukminin ni gelaran yang Tuhan bagi dekat Aisyah. Bukan sekadar Aisyah lah, semua isteri Nabi tu Ummul Mukminin, yang mana dia ada hukum yang khas untuk dia. Setiap orang Islam tidak boleh berkahwin dengan mana-mana Ummul Mukminin walaupun setelah Nabi wafat, selama-lamanya. Sebab tu dia dipanggil Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman, kerana dia isteri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua isteri Nabi ni mempunyai hukum yang sama. Kita tak boleh nak nikah dengan dia. Kita tak boleh nak menikah dengan isteri Nabi, sebab isteri Nabi pangkat mak kita, Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang yang beriman. Sebab itu kita dengan Syiah hari ini, Syiah Imamiyah, Syiah 12 Syiah Imam yang ada dalam dunia kita ni, duk caci maki Aisyah. Jadi kita sebagai ahli sunnah, kita mengiktiraf Aisyah sebagai ibu kita. Tiba-tiba dia caci maki ibu kita, kita tak boleh nak duk diam. Dan kita kena nyatakan bahawasanya pendirian kita membela Aisyah. Jadi dia orang hari-hari duk laknat Aisyah, duk kata Aisyah sekarang dalam neraka. Ni geng-geng Syiah yang masih menular dalam negara kita, yang kadang-kadang kita rasa tak ada apa. Kita rasa macam tak apa kot, kita sama-sama Muslim. Tapi masalah Muslim, dia Muslim yang caci maki mak kita, adakah kita boleh duduk sebumbung dengan dia? Itu problem lah. Okey. Ummi Abdillah ni gelaran bagi Aisyah. Aisyah dengan Nabi tak ada anak. Ada riwayat kata Aisyah ni keguguran. Ada, dia mengandung tapi dia gugur, maka dia tak ada anak. Maka dia mengambil anak saudara dia sebagai anak angkat dia, iaitu Abdullah bin Zubair. Maka dia digelar sebagai Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang
mereka-reka. Satu benda dalam agama Islam ini, kata Nabi, sesiapa yang ahdatha, mereka-reka, mereka cipta, fi amrina, sesuatu dalam agama ini, ma laisa minhu, perkara yang bukan daripada agama ini, fahuwa rad, maka dia ditolak. Maka ia ditolak. Rekaan baru itu ditolak oleh Islam. Imam Ahmad, tuan-tuan, dia menjadikan hadis ni pendek ya. Maka Imam Ahmad menjadikan hadis ni sebagai 3 hadis yang mana dipanggil sebagai usulul Islam. Usul Islam maksud dia asas ataupun asal usul bagi Islam. Imam Ahmad kata usulul Islam ni ada 3 hadis. Asas, hadis asas yang mana semua orang Islam kena tahu. Yang pertama hadis ni. Yang kedua hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tu dengan niat. Dan hadis yang ketiga, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurum mushtabihat, di antara halal dan haram itu kalau tak jelas, maka ia dipanggil sebagai perkara-perkara yang syubuhat, perkara yang dipanggil sebagai kekeliruan. Maka Imam Ahmad dia menjadikan hadis ni salah satu daripada hadis yang 3 yang mana semua orang Islam kena tahu. Pasal apa? Pasal hadis ni lah yang menjadi titik tolak ataupun yang menjadi punca ataupun sebab agama Islam masih lagi sehingga sekarang, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, walaupun sahabat telah wafat, tetapi agama Islam walaupun umur dia beribu tahun selepas daripada kewafatan Nabi, maka dia tetap lagi asli, dia tetap lagi original, dia tidak dipesongkan seperti mana yang dilakukan kepada agama yang telah diturunkan kepada Nabi Musa dan agama yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka Nabi mengisyaratkan, sesiapa yang mereka-reka perkara baru dalam agama, maka ia tertolak.